Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi kita. Hari ini hari Selasa, 21 hari bulan April tahun 2020. Syukur, alhamdulillah. Dalam tempoh PKP ni, apa yang saudara-saudari buat, apa yang kita buat. Pada sesiapa yang bekerja tu, alhamdulillah dapat bekerja serta PKP, tapi jaga-jagalah, jaga-jaga. Kita kena buat langkah-langkah pencegahan lah. InsyaAllah, alhamdulillah sekarang ni dah berkurangan lah. Semalam pun dah 30 lebih saja. Dah 30 lebih je kes, dan kes kematian pun kosong, tak ada. Alhamdulillah, syukur. Okey, pada pagi ni apa yang saya nak ceritakan berkaitan dengan kehidupan kita lah. Seharian, kita pergi kerja, kita balik kerja, kita bersama keluarga, balik bersama keluarga, besok kita pergi kerja lagi. Kadang-kadang seseorang tu dia berasa bosan. Ada orang yang berasa bosan dalam diri dia. Hari-hari aku pergi kerja, dulu masa kerja kadang sampai lewat malam mau balik, lewat petang, lewat malam mau balik. Lepas tu kerja. Lepas tu kadang-kadang jumpa anak bini pun sekejap je. Malam tu besok kerja balik. Orang cakap pergi kerja tinggalkan anak bini gelap, balik pun gelap juga. Jadi kehidupan tu rasa macam dia cari pencarian kita tu, cari duit untuk keluarga. Cari duit untuk keluarga, macam tu caranya. Adakah keluarga kadang sampai yang paling teruknya, sampai keluarga pun macam terabai. Memang duit cukup, duit ada, kadang ada yang banyak duit, dapat gaji, tapi dengan anak-anak tak dapat bersama. Kuranglah masa bersama. Kadang Sabtu Ahad je, kadang Sabtu kerja pun hari Ahad je ada. Adakah kita seronok? Kebanyakan orang tak seronok dengan keadaan sedemikian. Saya bawa dalam saya pengalaman pun ada. Masa saya makan gaji, macam itulah kehidupan saya. Kita ni sebenarnya diberi pilihan oleh Allah SWT. Jangan salahkan orang lain, kita jangan salahkan orang, kita jangan salahkan keadaan kita sekeliling kita. Jangan. Kita salahkan diri kita. Allah beri kita pilihan. Semuanya Allah beri pilihan. Nak berjaya boleh, buatlah apa yang kau suka, tapi kita janganlah buat benda-benda yang salah. Tapi implikasinya pada diri kita. Sebenarnya sebab apa orang dalam keadaan sedemikian? Kerana anak bini. Tapi kesudahannya anak bini terabai juga. Ada yang sampai yang bercerai-berai pun ada. Kenapa mengejar sangat? Contoh katakan nak berjaya, nak dapat duit banyak, nak dapat duit banyak untuk untuk family. Tapi akhirnya bercerai. Apa punya begini? Bagi saya sendiri tak ada erti. Bagi saya kekayaannya dalam diri ni, dalam jiwa dan diri kita. Bukan saya menidakkan duit harta itu sebagai sebagai alat. Kita perlu benda tu untuk kita survive, untuk kita berjaya. Tidak masalah kita untuk mewah ke, untuk kita berjaya, tapi niat tu kita kena perbetulkan. Niat itu kena perbetulkan, dan cara langkah kita kena perbetulkan. Saya bukan cakap saya bagus, tapi saya menuju ke arah tu. Saya selalu nak terapkan dalam jiwa saya ni. Saya pun ada salah-salah juga
dan pada masa sekarang pun saya ada salah-salah juga. Kadang-kadang hati kita berbalik-balik. Kita berbuat balik kerana keduniaan. Kerana keduniaan. Kerana keduniaan kan. Kerana keduniaan. Tapi sebenarnya kita kena nombor satu Allah SWT. Akhirat baru dunia. Tu ada juga ada yang cakap saya tak pasti hadis ke apa ke. Kalau kita kejar dunia, kita dapat dunia, akhirat kita tak dapat. Kalau kita kejar akhirat, dunia pun akan mengikut sekali. Dunia pun kita akan dapat. Akhirat, kalau kita, elok yang mana? Elok kita kejar akhirat. Akhirat dapat, dunia pun dapat. Itu yang terbaik. Itu ada elaborate dia. Kadang-kadang permasalahan orang kita ni, dia mentafsirkan benda yang salah. Dia mentafsirkan benda yang salah. Oh, semua salah, tak boleh. Kita kena akhirat. Akhirat solat. Solat biarlah semua tak payah sangat kerja sangat. Itu semua Allah dah takdirkan semua. Bagi pendapat saya bukan sedemikian. Bagi saya, pendapat saya bukan sedemikian. Kita kena cari rezeki. Nabi Muhammad SAW pun mencari rezeki juga untuk untuk keluarga dia. Kita jangan tengok Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabat bukan orang miskin. Saya cakap sekali lagi, diorang bukan orang miskin. Diorang kaya sebenarnya. Nabi Muhammad adalah seorang yang hartawan. Dia memang hartawan sebenarnya. Tapi kenapa orang cakap tengok dia miskin? Dia laburkan untuk akhirat. Dia ikhlas kerana Allah SWT dan habis harta-harta dia kerana Allah SWT. Tapi dia adalah seorang hartawan, dia adalah businessman. Dia banyak duit masuk tapi semua keluar. Tapi yang kepala otak orang yang tak berapa betul ni, kesilapan masalah orang kita ni, duit tak banyak masuk. Lepas tu nak cerita pasal biarlah kita hidup sederhana apa semua. Tu yang salah tu. Habis macam mana kita nak sedekah? Kita nak tolong orang, kita nak banyakkan amal ibadah kita melalui pertolongan orang, bersedekah kepada orang. Itu sedekah tu dia punya tu hebat tu. Saya tak malah panjang cerita pasal tahu-tahu kan, biarlah selidik sendiri, kaji sendiri macam mana kehebatan sedekah tu. Habis macam mana kita nak sedekah kalau kita tak ada duit, tak ada harta. Itu kesilapan banyak orang. Biar income kita dapat masuk. Sehebat-hebat orang, jarang orang begitu. Kita sifat Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat dia, duit banyak tapi duit habis ke jalan Allah SWT. Sedekah, tolong orang susah. Lepas tu sponsor perang masa zaman dulu. Siapa yang susah tapi duit dia banyak masuk. Kalau hebat macam tu. Bagi saya, kalau orang yang jutawan, yang berniaga, dia nampak macam rumah dia miskin je, biasa-biasa je. Tapi dia habis duit dia. Tapi duit banyak, juta-juta masuk kan. Tapi duit dia habis. Dia rumah biasa, anak dia makan biasa, beras biasa, nasi. Tapi dia ni orang kaya sebenarnya tau. Tapi dia sederhana. Itu yang saya respect sangat. Kereta macam contoh kereta kancil ni. Rumah sewa kecil. Rumah sewa ke ataupun rumah sendiri kecil je. Rumah setingkat je. Makan biasa je. Tapi masuk income juta-juta. Itu orang yang paling hebat. Itu sebetulnya saya respect. Itu yang saya hebat. Itulah dalam zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya, atau Saidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Saidina Osman dengan Umar tu, hartawan tu, jutawan tu. Itu memang kaya, hartawan. Di Mekah tu memang kaya. Tapi dia miskin kerana memberi sedekah kepada orang ramai. Itu yang hebatnya. Kita ni, itulah saya nak bawa point saya sebenarnya. Saya nak tune kepala otak. Biarlah kita hidup sederhana je.
Kadang-kadang ustaz pun ada salah cakap macam tu. Bagi saya, pendapat saya tak betul tu. Bagi saya tak berapa, tak kurang tepat lah. Jangan cakap macam tu sebab nanti mungkin ustaz tu betul dia punya tu, tapi dia punya implikasi je pada orang ramai. Nanti orang akan, tak apalah kita kerja makan gaji sini biasa. Itu pasal ramai orang kita ni, tapi ramai orang kita yang ni dia biasa-biasa. Orang biasa-biasa, orang Islam kita ni biasa-biasa je. Jangan macam tu. Kita kena bina jana pendapatan kita. Macam mana orang-orang bangsa lain, agama lain nak hormati kita, respect pada kita. Jika kita pun pendapatan yang kurang, nak membantu orang pun kurang, macam mana? Jangan macam tu. Sehingga selagi kita masih hidup, kita cari pendapatan kita dan kita kita berzakat, bersedekah pada orang lain. Jihad kita, jihad ekonomi. Itu yang penting. Cara kita. Bila kita ada duit ni macam-macam kita boleh buat. Tapi kita salurkan kita jadikan duit tu untuk kita bersedekah, berzakat pada orang, membantu orang. Bila ada duit ni macam-macam boleh buat. Maksud saya buat benda yang baik lah. Kita boleh kita boleh upah orang untuk salurkan untuk salurkan zakat, sedekah kepada orang. Macam-macam lah duit ni kita boleh buat benda yang baik. Boleh buat rumah anak yatim, rekrut orang dengan duit kita yang ada. Bila ada duit ni macam-macam kita boleh buat benda yang baik. Kita boleh lantik seorang ustaz yang jaga, yang boleh ni sebagai contoh kita boleh buat contoh kalau kita banyak duit kita boleh buat satu rumah anak yatim. Kita boleh bayar pada orang yang boleh jaga, siapa banyak pekerja-pekerja dalam tu yang boleh menguruskan. Bila kita dah ada sedemikian, rezeki akan melimpah lagi. Allah tak akan turunkan kepada hamba-hambanya yang tak ada nak gunakan duit cara yang betul, cara yang baik. Bila Allah sukalah bila kita salurkan kepada, kita dapat duit banyak, kita membagikan pada orang susah. Saya sebagai contoh itulah Ustaz Abid Liu tu. Tengoklah dia punya pendapatan macam mana, dia punya hasil pendapatan macam mana. Melimpah ruah. Melimpah ruah. Sehingga kan masa PKP ni, Masya Allah. Beras berkampit-kampit, banyak. Kalau boleh kata hari-hari dia. Macam mana kekayaan kawan ni? Sebab dia ada mentality, mindset dia yang sedemikian. Dia boleh jadi macam tu. Alhamdulillah. Kalau dia boleh, orang yang boleh buat macam ni, dia boleh bawa macam ni, maksudnya di atas, nanti dia masuk dalam kubur pun insya-Allah banyak dia dah sedekah pada orang, banyak dia buat kebaikan. Itulah amalan yang dia akan bawa ke alam kubur dia, ke akhirat nanti insya-Allah. Itu terbaik. Itu yang dia bawa. Jadi kita kena tanamkan sedemikianlah. Jangan kita fikir cukuplah, sederhanalah, tangan. Selagi kita ni kita mesti kita cari duit macam mana? Cari duit kerana Allah. Kerana Allah. Mindset kita kerana Allah. Nak membantu banyak orang, membantu ramai orang. Kerana Allah suruh kita bantu banyak orang. Ramai orang. Kita kena mindset kita kena macam tu. Bantu orang. Yang paling penting bantu kepada keluarga kita, adik-beradik kita, keluarga kita. Kita kena mindset diri kita ni. Mindset akal kita ni. Orang ni, terutama orang Melayu kita dah. Bila kita dah berjaya, kita banyak dia, orang akan respect automatik. Apa yang kita cakap pun orang, ya. Dia banyak duit dah. Orang akan jadi respect. Jadi bila dah jadi macam tu, bila kita dah jadi macam tu, kan, orang dah respect kita, hormat kita, gunakanlah
Gunalah kelebihan tu untuk kebaikan. Bila orang dah boleh dengar cakap kita, kita banyakkan nasihat. Macam Abid Liu, dan banyak lagi lah tokoh-tokoh yang lain. Jadi orang akan, betul lah dia cakap, betul lah. Jadi itu pun satu sedekah juga, bila kita mengajar ke orang, itulah satu kebaikan juga, amal jariah kita juga. Dapat lagi Abid Liu tu, kawan tu. Berapa banyak amalan dia, Masya Allah, Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah hebatnya kita kena macam ni. Dalam era digitalization ni, sementara kita nak menjana pendapatan kita untuk ini, boleh juga kita buat benda-benda lain banyak lagi. Contoh macam dah digitalization ni kan, social media ni kan, buatlah nasihat setiap pagi, nasihat apa yang patut. Orang tengok, oh betul lah, diikut, kita pun dapat pahala. Senang, mudah sangat. Bukannya bisnes saja dia boleh berangkai. Bukan bisnes saja boleh berangkai, kita boleh berangkaikan pahala kita. Kita ambil je, senang. Macam saya sendirilah kan, tengok nasihat-nasihat yang bagus, yang sedap didengar, yang beri impact. Kita kadang-kadang kita kena tengok ke suasana tu, keadaan semasa. Tengok, kita hantarlah post pada orang kat Facebook kita, kat IG kita, kat WhatsApp group kita. Mudah-mudahan ni satu bermanfaat pada orang lain. Itu pun dapat juga pahala. Itu pun banyak juga tu. Biar nanti orang tengok je. Macam saya, apa yang saya buat sekarang ni, saya bercakap depan ni, orang dengar, Alhamdulillah. Itu pun satu juga. Banyak kita boleh buat. Contoh kalau kita tak ada duit lagi kurang, macam apa yang Abid Liu buat, tolong bantu Abid Liu kan. Tak apa Abid, Ustaz Abid, saya tolong bantu apa yang patut. Saya duit tak ada, tapi saya boleh bantu. Itu pun satu juga. Bila kita dah buat masa demikian, buat benda baik, Allah akan permudahkan hidup kita. Allah akan permudahkan hidup kita. Allah akan cukupkan hidup kita. Buat kebaikan je dalam atas muka bumi ni. Sementara hidup ni kita buat banyak kebaikan. Haters, ada orang cakap macam-macam. Orang memang, mulut orang tak boleh kita tutup. Kita tak boleh kawal mulut orang. Mana boleh kita tak boleh kawal mulut orang. Itu mulut dia. Jadi kita kena ada kesabaran. Macam saya sendiri pegang, Allah tahu. Allah saja yang tahu apa yang kita buat. Buat apa kita fikir orang? Nabi Muhammad SAW sendiri pun ramai haters dia. Banyak orang yang benci kat dia. Tapi apa yang dia buat, kita tengok macam mana. Orang benci, tapi ramai lagi orang yang akan suka dia. Sampai agama Islam ni tersebar luas. Haters ni permulaan, dia akan boleh jadi yang akan suka sangat dengan kita. Begitu juga dengan cerita-cerita kisah-kisah Nabi. Masa zaman Nabi dulu, Khalid Al-Walid. Lepas tu banyak lagi Saidina Osman. Banyak yang dulu pun, Osman Umar. Dulu tu semua panglima perang yang melawan Nabi Muhammad SAW tu. Pihak kafir tu dia melawan Nabi Muhammad SAW. Ketua-ketua perang dulu, Saidina Umar, Khalid Al-Walid, dulu dia orang di pihak lawan. Tapi kebencian tu bertukar kepada begitu sayang, begitu kasih Nabi Muhammad SAW, begitu cinta dengan Nabi Muhammad SAW selepas itu. Jadi kita fikir, kita buat saja konsisten. Janji Allah tahu apa yang aku buat. Berapa aku nak fikir dengan orang? Aku masuk kubur pun orang bukan sama-sama duduk dengan aku sekali. Orang tu yang orang haters tu ada duduk dengan kita sekali kan masuk kubur? Tak ada. Lain sekali kita menghadap kepada Allah SWT. Itulah Allah pun adalah satu cabaran. Allah buat tu semua, haters semua tu adalah satu cabaran. Bila kita dengan haters ni, dia distraction kita dengan apa yang jihad kita buat,
kita ingat balik. Ya Allah, itu semuanya Allah, engkau saja tahu yang aku buat. Bila kita belajar konsep sebenarnya, kita dengan Allah je. Kita ni dengan Allah. Bila di akhirat kelak, anak bini pun semua kita tak hiraukan dah. Tengah huru-hara kan, kalau kita dengar lah kisah-kisah masa zaman akhir, masa zaman kiamat kan, orang pun tak ingat dah anak-anak dia. Semua masing-masing ingat diri sendiri je. Dah tak ada dah. Kita kat atas dalam kubur pun kita dengan Allah SWT saja. Jadi kita ingat, bila kita ada haters tu, biarlah lantak. Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu kita macam mana. Berbalik pada tu, kita dengan Allah SWT. Kita kena rapat dengan Allah SWT. Kita kena baik dengan Allah SWT. Rapat. Kalau kita tak rapat dengan dia, kalau kita tak akrab dengan Allah SWT, macam mana kita nak hidup? Dia pencipta kita. Kalau kita rapat, kita sayang Allah SWT, kita cinta kepada Allah SWT, insya-Allah semuanya akan dipermudahkan. Kita setiap saat, setiap detik kita ingat Allah, semua kita berserah pada Allah, semua kita berserah Allah sampai mana kita fana dengan Allah. Bila keadaan fana dengan Allah, maka diri ni, daging ni, darah kita, roh ni kita ni, daging kita ni akan diharamkan neraka jahat. Api neraka pun takut dengan kita. Muka nangkir pun dekat tu pun hormati kita, takut dengan kita. Kerana kita ni betul-betul milik Allah. Diri kita ni dah berserah pada Allah, sesuci yang betul. Bila dia masuk kubur, kita ni betul-betul suci. Kita tu hak milik Allah 100%. Memang semua hak milik Allah. Kita kena fikir diri kita ni, keyakinan kita ni. Dia bermain dengan keyakinan sebenarnya dalam kehidupan kita ni. Bermain dengan keyakinan. Saya nak bawa. Ayah selalu cerita masa kecil-kecil. Yakin Allah. Bila kita yakin, boleh berjalan di atas air. Boleh hilang. Itu dia cerita dalam kecil. Dia nak buat menarik. Tapi poin dia sebenarnya keyakinan tu. Keyakinan yang 100% dengan Allah. Susah nak buat tu sebenarnya. Keyakinan kepada Allah SWT. Bagi kita yakin betul terkenal Allah SWT. Kita mengesahkan dia. Segala. Bukan kita fikir kita ni di dalam tau. Maksudnya kita kena dapat jutawan jadi buat power besar. Kita tak. Dia di sini. Saya nak bawa satu perkara. Satu ayat apa yang saya pegang. Nikmat kita ni sebenarnya dimomokkan dalam akal fikiran kita ni. Kita nak kaya, kita nak duit, kita nak rumah besar, kita nak bahagia, betul tak? Kita nak seronok, bahagia. Tapi kenapa ada orang dah dapat semua tu tapi hati dia runsing lagi? Alamak, tak rasa macam hati dia macam gundah gulana, orang cakap. Gundah gulana. Rumah dah besar ni. Kereta Bentley ada, kereta Mercedes ada, semua ada. Alphard semua ada. Tapi Porsche, rumah besar 4, 5, 6 tingkat, 10 tingkat. Tapi kenapa hati dia gundah gulana juga? Kenapa ada orang yang rumah papan dia kecil je? Anak ayam kasih pagi-pagi. Tapi kenapa hati dia sonok? Kekayaan di dalam tu sebenarnya. Itu kita pun macam tu. Kita kena, saya tak cerita janganlah jadi miskin tu ke apa ni kan, tapi mindset tu kena betul. Tapi kalau income kita kena cari betul-betul kerana Allah SWT. Kita cakap aku cari income ni kerana Allah nak kasih bantu banyak orang ramai. Itu kita kena mindset dengan yang betul. Jadi kita akan dicukupkan. Allah akan cukupkan. Maksud Allah cukupkan tu, kita rasa kita dah cukup. Maksudnya dalam hati kita dah bersyukur. Kita bersyukur pun satu benda yang boleh membahagikan diri kita. Kita rasa cukup. Alhamdulillah lah. Cukup ni sebenarnya subjektif.
pada setiap manusia ni. Ada setengah orang cukup rumah papan kecil besar sikit, macam tu je rumah papan. Dengan anak ada 5-6 orang, dah rasa cukup. Ada makanan, dah cukup. Ada orang pula yang kelakarnya, rumah dah besar semua tapi tak cukup-cukup. Asyik tak cukup je. Kerana mindset kita. Kerana kita tak bawa diri kita ni, apa yang kita buat ni kerana Allah SWT. Tak dapat. Tapi nombor satu sebenarnya, rahsia dia kan. Saya nak beritahu rahsia dia. Rahsia dia adalah nikmat yang paling tak terhingga. Ya Allah, nikmat yang tidak paling terhingga. Nikmat nombor satu ialah bersama Allah SWT. Itu je. Mencintai Allah dan dicintai Allah SWT. Itulah nikmat yang tidak terhingga. Bila kita rasa nikmat tu, ya Allah SWT, semua dah. Kita dah dapat di syurga tu. Kita dah dapat di dunia ni. Syurga pun kalah sebenarnya. Nikmat dengan Allah SWT ni, syurga tu adalah satu bayangan. Itu bukanlah, syurga tu adalah satu ni lah kan, ganjaran. Tapi nikmat yang tidak terhingga sebenarnya mengalahkan syurga ni adalah mencintai Allah SWT. Itulah yang Nabi Muhammad SAW kita dapat dengan sahabat-sahabat dia, insyaAllah. Pengikut-pengikut yang rapat dengan dia. Itulah dia nikmat yang tak terhingga. Bila kita dapat menikmat Allah SWT, kita mencintai dia, kita sepenuh hati kita mencintai dia, binasalah diri, orang cakap. Allah SWT segala-galanya. Itu saja pada pagi ni. Dah 27 minit dah ni. Nanti kita seronok. Saya sebenarnya bila bab benda macam ni, memang saya seronok. Bila bab ketauhidan Allah SWT ni, saya seronok. Nanti kita bawa pula lagi bab-bab ni dengan alam Melayu. Lagi seronok juga tu. Melalui pembacaan saya, kajian saya, banyak bacaan-bacaan saya. Alhamdulillah, banyak saya. InsyaAllah saya akan sharekan bersama-sama siapa yang tengok ni, insyaAllah. Okey, cukup pada pagi ni. Dah setengah jam dah. Okey, ilmu insyaAllah apa yang saya bagi tahu ni boleh memanfaatkan diri kita bersama, insyaAllah. Kita kena sentiasa mengesakan Allah SWT. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.